Nampak gayanya, Lim Guan Eng dan juga DAP benar-benar takut dengan kebangkitan rakyat yang menolak Pakatan Harapan dan Barisan Nasional menjelang PRN kali ini. Soalan kita mudah, yang takut sangat kenapa? Dan soalan tambahan, Fahmi Fadil nak buat apa? Kita intro dulu. La 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 la. Assalamualaikum warahmatullahi. Ternyatalah Papa Berry telah melanggar sedikit Papa Berry punya prinsip dengan mengulas satu perkara yang mungkin ada kaitan dengan 3R. Tetapi jangan risau, bukan Papa Berry yang naikkan isu 3R ini. Sebaliknya, isu 3R ini dimainkan oleh pimpinan utama DAP yang sangat disanjungi oleh anak-anak Papa sekalian, iaitu Lim Guan Eng. Di mana Lim Guan Eng pada baru-baru ini ketika sebuah pesta yang melibatkan orang-orang bukan Islam dekat Pulau Pinang telah menyatakan dengan jelas kononnya gelombang hijau sekiranya berjaya melanda Pulau Pinang akan berkemungkinan menyebabkan tokong dimusnahkan, rumah-rumah ibadat orang bukan Islam akan dihancurkan sekiranya kalau gelombang hijau itu tidak senang dengan rumah-rumah ibadat agama lain tersebut. Hebat betul Lim Guan Eng. Sampai macam tu sekali anda cuba memain api perkaumannya. Dan benda ini sebenarnya tidak mengejutkan kita. Ketika pada bulan Disember tahun 2022, bapa beliau sendiri iaitu Lim Kit Siang pernah menyebut sekiranya kalau tidak dibendung dengan dasar reformasi dan sebagainya, gelombang hijau pasti akan melanda negara ini dan perkara itu adalah sangat-sangat menakutkan mereka sebenarnya. Soalan kita mudah, kenapa nak sebut gelombang hijau? Kenapalah hendak bermain-main dengan sentimen kaum dan juga agama ni? Kita rasa pelik sebenarnya. Apa yang cuba ditakut-takutkan sangat orang-orang bukan Islam terhadap PAS dan juga Perikatan Nasional ni? Sebab sekarang ini kita nak cerita fakta bukan auta. Anda mungkin pernah mendengar Standing Buddha dan juga Sleeping Buddha, di mana Sleeping Buddha itu adalah patung Buddha terbesar dekat rantau ini sebenarnya. Minta maaf, kedua terbesar dekat rantau ini terbesar di Malaysia. Di manakah terletaknya patung-patung tersebut? Ya, patung-patung tersebut tuan-tuan dan puan sekalian terletak dekat Kelantan. Kelantan yang memang bilangan orang bukan Islam adalah sangat sedikit sebenarnya kalau dibandingkan dengan bilangan orang-orang Islam di situ. Dan Kelantan sejak tahun 1990 telah ditadbir, diperintah dan diuruskan oleh para ulama, diuruskan oleh orang-orang Islam, diuruskan oleh orang-orang PAS. Tidak pernah bertukar sepanjang 33 tahun ini. Dan sepanjang waktu itulah rumah-rumah ibadat orang bukan Islam tidak pernah diusik walaupun sehelai bulu pun tuan-tuan dan puan sekalian. Dan contoh itulah yang sangat baik yang boleh kita berikan. Sebab apa? Sebab selama ini PAS dianggap sebagai ekstrim, sebagai konon-kononnya apa, pelanggaran dinasti Mongol, macam itulah kata Lim Guan Eng kan. Tetapi sejarah dan fakta telah membuktikan tidak ada walau satu pun hak bukan Islam, terutamanya berkaitan dengan ibadat mereka, diganggu oleh orang-orang Islam, terutamanya oleh pak-pak lebay gelombang hijau konon-kononnya yang dibawa oleh PAS ini. Itu adalah fakta yang saya rasa kalau ada pihak yang nafikan, dia mungkin ada masalah ingatan yang sangat-sangat kronik. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, di sini kita dapat melihat dengan jelas dan nyata siapa sebenarnya yang sedang bermain dengan api perkauman, yang sedang bermain dengan api keagamaan ini tuan-tuan dan puan sekalian. Di saat kami semualah penyokong Perikatan Nasional ini dituduh cuba untuk bermain sentimen perkauman, menuduh kami untuk cuba bermain sentimen keagamaan, menuduh kami untuk memainkan isu-isu 3R. Tengok-tengok Lim Guan Eng, seorang pemimpin yang telah beberapa kali menjadi MP, beliau pula memainkan isu 3R di hadapan kaumnya sendiri. Tetapi saya ingin menyeru kepada rakan-rakan kita dekat Perikatan Nasional, kita tak perlu marah-marah dengan Lim Guan Eng ini. Kita tidak perlu nak mengamuk ke, nak membalas balik kata-kata beliau dengan kata-kata yang kesat ke, ataupun kita hendak hentam balik ke, ataupun kita termakan dengan provokasi beliau. Sebaliknya, kita menjadilah golongan yang begitu tenang dan yang paling relax sekali dalam sejarah. Kita cuma bertindak memberikan penerangan kepada rakan-rakan kita yang bukan Islam dan juga bukan Melayu terutamanya, betapa tidak wujud sama sekali gelombang hijau, tidak wujud sama sekali gerakan untuk memusnahkan tokong ke apa-apa ke, tak ada langsung. Tunjukkan mereka keharmonian dekat negeri Kelantan, tunjukkan mereka tentang sikap kita yang sebenarnya sebagai seorang Islam yang memang sangat-sangat luar biasa ini tuan-tuan sekalian. Tunjukkan mereka fakta yang sebenar dan insya-Allah api perkaumannya cuba dimainkan oleh Lim Guan Eng akan memakan dirinya sendiri. Dan kepada pihak berkuasa dan menterinya iaitu Fahmi Fadil, apa yang anda nak buat sekarang ini? 3R tetap 3R. Tidak kiralah ucapan tersebut disebutkan dalam bahasa Melayu, bahasa Mandarin, bahasa Cantonese ataupun bahasa Tamil. Isu 3R tetap 3R. Kalau ada orang main isu perkauman, tidak kiralah atas kerok
walau apa pun dia tetap bermain isu perkauman. Jadi saya nak cabar kepada pihak berkuasa pada kali ini memandangkan insya-Allah laporan-laporan polis bakal dilakukan di seluruh negara dalam masa yang terdekat ini. Kita nak tengok apa yang akan dilakukan oleh Fahmi Fadil dan juga pihak berkuasa dan negara ini dalam menangani isu Lim Guan Eng sekali lagi mengulangi ayat bapa beliau bermain dengan isu perkauman ini, tuan-tuan puan sekalian. Jangan kalau kena dekat puak-puak Perikatan Nasional laju saja tindakan dia ambil. Tetapi kalau kena dekat kawan sendiri buat tak reti tak pandang je kan. Tak baik macam tu bang. Undang-undang harus ditegakkan tidak kira sesiapa pun. Tetapi kita faham kerajaan ini kan kerajaan anda, dan bak kata Sani Hamzan, kerajaan ni kerajaan kami, jadi ikut suka kami lah. Paling kurang aku ada formula. Ni kau ada menteri berlambak-lambak ni satu formula pun tak ada. Otak letak dekat mana? Saya ulang. Sampai Abang Jamil mampus.